Yang Berhormat Tuan Amran bin Abdul Ghani. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 4. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat, Global Financial Integrity GFI membuat anggaran aliran keuangan secara haram bagi 152 negara membangun. GFI mentakrifkan aliran keuangan secara haram sebagai aliran keuangan dan modal swasta yang tidak direkodkan dan aliran keuangan yang diperoleh secara haram sama ada dipindahkan atau digunakan. Anggaran GFI dibuat berdasarkan dua metodologi, iaitu World Bank Residual Method dan Trade Mispricing Method. Dengan izin, dari jumlah aliran keluar dana tidak direkodkan yang semakin meningkat, Bank Negara Malaysia telah mengambil langkah-langkah berikut. Pertamanya, menjalankan penyiasatan bersama pelbagai agensi di bawah sebuah pasukan petugas peringkat tertinggi. Ianya telah ditubuhkan pada bulan April 2010 untuk menyiasat aliran keluar dana secara haram. Hasil siasatan yang dijalankan, sebanyak 59 lesen pengurup wang telah dibatalkan dan 9 pengurup wang dan pengarahnya telah didakwa dan didapati bersalah. Siasatan juga telah menghasilkan pembayaran cukai pendapatan yang sebelumnya tidak diisytiharkan oleh individu dan syarikat, serta pembekuan dana bagi kes yang mungkin bertujuan untuk mengelakkan duty custom. Kedua, membangunkan rangka tindakan dan rangka kerja undang-undang baru untuk industri pengurupan dan pengiriman wang. Ini akan dilaksanakan pada tahun 2011. Bahkan satu rang undang-undang baru, rang undang-undang perniagaan perkhidmatan wang 2011, akan dibentangkan di Parlimen dalam sesi sekarang. Rangka kerja baru ini bertujuan memupuk pembangunan industri yang kukuh, menggalakkan standard tadbir urus dan amalan profesional yang baik bagi melindungi integriti industri dan dilengkapkan dengan rangka kerja penguatkuasaan yang berkesan. Ketiga, memperkukuh kerjasama antarabangsa dan perkongsian maklumat dengan agensi penguatkuasaan undang-undang asing, khususnya di Thailand, Indonesia, Singapura, China dan Australia, untuk tujuan perkongsian hasil risikan dan bukti bagi transaksi merentas sempadan. Beberapa agensi asing telah memberi kerjasama rapat dalam analisis bersama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang tempatan bagi menjejaki destinasi akhir dana haram berkenaan. Keempat, bagi menangani penyeludupan mata wang, kawalan di pintu masuk dan keluar Malaysia telah dipertingkatkan dan sistem pengisytiharan mata wang merentas sempadan baru telah dilaksanakan sejak bulan Januari 2010. Pelancong yang masuk atau keluar Malaysia yang membawa wang tunai atau cek kembara bersama dengan $10,000 Amerika atau lebih dikehendaki membuat pengisytiharan kepada pegawai kastam di pintu masuk atau keluar negara. Penguatkuasaan pelaporan mata wang di sempadan telah dipertingkatkan lagi melalui penambahan kaki tangan dan alat pengesanan. Sejak dilaksanakan sehingga kini, 4 kes telah dihadapkan ke mahkamah, 10 kes telah dikenakan kompaun dan sebanyak 11 kes lagi sedang dalam pelbagai tahap penyiasatan. Di samping itu, usaha juga telah diambil untuk memperbaiki ketepatan dan kualiti statistik data imbangan pembayaran bagi meminimumkan jumlah urus niaga dan pembayaran antarabangsa yang tidak dapat dikenal pasti sebelum ini, yang termasuk dalam errors and omission. Dengan izin, terima kasih. Ya. Terima kasih. Tanah Merah. Terima kasih Datuk. Masalah pengeluaran, pengaliran wang haram keluar negara ni, memberi kesan yang amat teruk kepada ekonomi negara kita. Jadi apa yang dinyatakan oleh Menteri tadi, laporan GFI tadi tu yang tidak direkodkan. Jadi di sini saya ingin menanyakan, berapakah yang direkodkan oleh kerajaan
terhadap kehilangan atau pengaliran wang haram ini. Dan adakah kerajaan bercadar mendedahkan nama-nama individu yang telah disabitkan kes dalam permasalahan? Sekian, terima kasih. Anggaran yang dibuat oleh GFI, Tuan Yang di-Pertua, adalah merupakan anggaran aliran wang yang tidak direkodkan. Dia termasuk wang haram dan juga termasuk wang yang tidak haram, tetapi tidak direkodkan. Ya. Jadi untuk mengenal pasti sejumlah manakah yang sebenarnya wang haram itu agak sukar, kerana ia bercampur. Dan oleh kerana ia tidak direkodkan, maka tidak ada statistik yang dapat dikesan atau diambil dengan mudah. Sebab itu dia kena ada kaedah-kaedah menganggarkannya dengan secara yang tidak langsung, indirect method. Tadi saya ada sebut dua indirect methodnya, iaitu World Bank Residual Method, satu Trade Mispricing Method, dua ketiganya melalui anggaran errors and omission, tiga. Jadi ketiga-tiganya memberi anggaran yang berbeza. Kita pihak kerajaan merasakan anggaran yang dibuat oleh GFI ini adalah anggaran yang terlalu tinggi. Dia mempunyai anggaran yang bagi kita adalah overestimate lah, dengan izin. Di antara ketiga-tiga kaedah ini, anggaran yang dihasilkan aliran yang tidak direkod ini ialah di antara 80 bilion ringgit ataupun 10 bilion ringgit setahun. Jadi bezanya besar antara 80 bilion dengan 10 bilion, ya, mengikut kaedah mana yang digunakan. Yang digunakan oleh GFI ini adalah yang 80 bilion. Kita merasakan ia terlalu tinggi. So barangkali berada di antara 10 hingga 80. Tapi jumlah yang tepatnya kita tidak tahu. Sebab itulah usaha sekarang ialah untuk memperketatkan, ya, anggaran ini, termasuklah memperincikan perkara-perkara yang dahulunya dianggap sebagai errors and omission, tetapi memperbaiki statistik yang dikutipnya supaya ruang errors and omission ini dapat dikurangkan lagi. Mengenai senarai nama-nama individu, kita tahu ya, individu-individu terlalu ramai, beribu-ribu, ya, kerana ini sudah berjalan barangkali agak lama. Jadi prioriti kerajaan dan bank negara ialah untuk memastikan bahawa penguruk-penguruk wang ini menjalankan kegiatan secara yang sepatutnya mereka lakukan. Jadi sebab itulah terdapat penutupan penguruk wang yang tidak mengikuti undang-undang, dan apabila ini dilaksanakan dengan rapi, termasuklah rang undang-undang baru yang akan diperkenalkan, maka masalah pengaliran wang yang tidak direkod ini, termasuk yang haram, akan dapat diperbaiki. Terima kasih.